Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. Now we are going to learn on another part of the kingdom Animalia. On the previous lesson kita dah belajar tentang body plan. The first body plan yang kamu dah belajar pada previous lesson adalah berkaitan dengan simetri. You learn that this based on the symmetry ada 3 bentuk simetri. Yang pertama asimetri, yang kedua radial symmetry dan yang ketiga adalah bilateral symmetry. Hari ini kita akan belajar tentang body plan, iaitu kriteria yang kedua, iaitu kita panggil sebagai tissue. The second criteria untuk characterize the body plan of animal adalah tissue. Berdasarkan tissue, animal boleh kita pecahkan dia kepada dua. Some of the animal has lack of a true tissue. The second animal has a true tissue. Animal yang lack of a true tissue dikenali sebagai parazoa. Dan animal dengan lack of a true tissue ini biasanya dia hanya terdiri daripada cell level organization, iaitu bentuk tubuh badan body plan dia dibina hanya daripada peringkat level sel sahaja. Olehnya demikian, organism ini sel dan sel dan sel dan sel, semua sel yang ada membina dirinya tidak akan combine together untuk membentuk satu unit yang dipanggil sebagai tissue. They are exist as single cell dan dia akan cuba untuk survive dalam keadaan itu. Dan organism ini terdiri daripada sponge, dan sponge ni adalah berada dalam phylum Porifera. Untuk animal yang mempunyai true tissue, animal ini adalah multicellular dan sel serta semua sel itu akan membentuk group as a unit membentuk tissue. Organism ini dikenali sebagai eumetazoa. Untuk membina tisu pada peringkat gastrulation, iaitu peringkat pembentukan embrio, dia akan ada dilapisi oleh satu bentuk tisu yang dinamakan sebagai germ layer. Germ layer ni ada 3 jenis. Yang pertama ectoderm, germ layer bahagian luar. Yang kedua adalah endoderm, germ layer bahagian dalam. Dan yang ketiga adalah mesoderm, iaitu germ layer yang arise di antara ectoderm dan endoderm. Mesoderm ni berada di tengah-tengah ectoderm dan endoderm. Haiwan pada peringkat embryonic stage, dia terdiri daripada 2 jenis. Peringkat yang pertama adalah animal with 2 germ layer. Animal dengan 2 germ layer, dia hanya mengandungi ectoderm dan endoderm. Ini adalah body plan dia. So germ layer yang di dalam adalah number 1, iaitu endoderm. Manakala germ layer yang kedua bahagian luar adalah ectoderm. So number 1 adalah endoderm, number 2 adalah ectoderm. Haiwan dengan 2 germ layer ini dipanggil sebagai diploblastic. Haiwan ini terdiri daripada phylum Cnidaria dan contohnya adalah jellyfish. Nanti saya terangkan dengan baik macam mana keadaan body plan dia. Pada peringkat embryonic stage, ada setengah haiwan dia akan membentuk 3 germ layer, iaitu germ layer bahagian luar adalah ectoderm, germ layer bahagian dalam endoderm, dan terdapat germ layer yang ketiga mesoderm terdiri dekat bahagian di antara kedua-duanya. Haiwan ini dipanggil sebagai triploblastic. Germ layer number 1 di dalam adalah endoderm, germ layer number 3 di luar adalah ectoderm, germ layer number 2 adalah mesoderm. Haiwan yang terdiri daripada triploblastic ini adalah haiwan-haiwan yang melibatkan bilateral symmetry animal, iaitu yang boleh kita potong, can be cut pada bahagian satu imaginary line sahaja untuk membentuk mirror image. Biasanya mesoderm ni adalah satu bahagian penting untuk organism ini sebab mesoderm form muscle and organ. So mesoderm ni boleh bentuk muscle dan organ di antara digestive tract dan juga lapisan kulit luar. So di tengah-tengah tu ada muscle dengan organ. Biasanya haiwan dengan triploblastic boleh membentuk organ system dan juga yang lebih advance berbanding dengan jellyfish. So jellyfish ni adalah satu organism yang biasa tak dapat membentuk organ. Tapi untuk triploblastic organism,
biasanya dia boleh membentuk organ system level. So dia lebih kompleks dan lebih advance. So ini sahaja pelajaran kita berkaitan dengan tisu. Kita akan sambung lagi pada bahagian yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan body cavity. So that's all on our lesson. See you on the next part.